Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila tuan-tuan, kita mulakan majlis ini dengan sama-sama baca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم. وبعد. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dan alhamdulillah kita dapat bertemu pada hari ini untuk meneruskan kuliah kita yang berkaitan dengan kelebihan solat. Kita akan baca beberapa hadis yang berkaitan dengan kelebihan solat ini. Yang pertama, hadis an Ibn Mas'ud ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yub'athu munadin 'inda hadrati kulli salatin فيقول يا بني آدم قوموا فاطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم فيقومون فيتطهرون ويصلون الظهر فيغفر لهم ما بينها فإذا حضرت العصر فمثل ذلك فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك فإذا حضرت العمة فإذا حضرت العتمة فمثل ذلك فينامون فمدلج في خير ومدلج في شر. Ini hadis yang kita akan baca. Artinya diriwayatkan daripada Sayyiduna Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Ibnu Mas'ud ini namanya Abdullah bin Mas'ud. Disebabkan namanya Abdullah, maka dipanggillah singkatannya Ibnu Mas'ud, anak Mas'ud. Boleh. Namanya Abdullah bin Mas'ud, maka dia panggil Ibnu Mas'ud. Ibnu maknanya anak Mas'ud. Kan? Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, penyeru daripada malaikat akan dihantar menjelang setiap waktu solat untuk menyeru. Maknanya bila nak sampai waktu solat ini, ada malaikat yang menyeru. Apa kata malaikat ni? Wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang kamu nyalakan untuk membakar dirimu sendiri. Ini nak masuk waktu solat ni. Nak masuk waktu solat ni, maka malaikat ni seru, wahai anak Adam, bangkit cepat-cepat, bangun untuk padamkan api yang kamu nyalakan. Seolah-olah lah kan. Maknanya kalau tak semayang nanti, memanglah tak semayang, api membakar. Jadi nak elak daripada api membakar, maka dia kata bangun untuk semayang. Bangun, laksanakanlah semayang. Maka mereka pun bangun. Maka orang ni pun bangun, berwuduk dan mengerjakan solat zuhur. Bila masuk waktu zuhur, semayang zuhur. Apa yang kita dapat, tuan-tuan? Apa yang kita dapat? Nabi beritahu, maka dosa yang dilakukan oleh mereka antara solat fajar, solat subuh dan zuhur diampunkan. Diampunkan. Demikianlah apabila menjelang waktu asar, maghrib, isyak, maka ada
Ada munadin, yakni penyeru yang menyeru, bangun, cepat-cepat laksanakan amalan yang dapat memadamkan api yang membakar kamu. Bila orang ni laksanakan ibadat tersebut, ambil wudu, laksanakan ibadat tersebut, maka diampunkan segala dosanya antara dua sembahyang. Macam tadi maghrib, diampunkan dosa-dosa yang berlaku antara asar dan juga maghrib. Kemudian pada waktu malam yang gelap itu, sesetengah orang menuju ke arah mengerjakan amal kebaikan, dan sesetengah orang pula menuju ke arah melakukan kejahatan. Dah habis isyak lah. Dah habis isyak, sembahyang isyak dah habis kan, maghrib dah habis, isyak dah habis, malam ni pula manusia ni terbagi kepada dua golongan. Satu golongan yang mengerjakan kebaikan, satu golongan yang mengerjakan benda yang dilarang. Jadi daripada hadis ini tuan-tuan, Nabi SAW beritahu kepada kita kurniaan yang besar yang Allah kurniakan kepada orang-orang yang menjaga solat ini. Diampunkan dosa. Dosa ini tuan-tuan berat. Dosa ini berat. Bila dosa ni ada berat, maka kita menjadi lemah untuk melakukan kebaikan. Kita menjadi lemah, tak kuat nak melakukan kebaikan. Dosa ni tak nampak tuan-tuan. Dosa ni tak nampak. Dosa tak nampak. Tapi bukan semua orang anggap dosa ni bahaya. Kalau orang ni betul-betul anggap dosa ni bahaya, maksiat ni bahaya, maksiat ni, maka dia akan berjaga-jaga, berjaga-jaga dan bersungguh-sungguh melaksanakan perintah yang diwajibkan oleh Allah. Sebab ni dosa ni bahaya ni. Bersungguh-sungguh. Apa yang Allah perintahkan, Allah wajibkan, dia laksanakan. Apa yang Allah larang, benda yang haram, dia bersungguh-sungguh tinggalkan. Pasal dia tahu benda ni bahaya. Walaupun tak nampak, tapi kalau dia yakin benda tu bahaya, dia akan bersungguh-sungguh menjaganya. Contohnya hari ni tuan-tuan. Tuan-tuan nampak virus ni. Nampak virus? Habis beria-ria semua tutup hidung, apa hal? Nampak? Virus tu nampak ke? Tak nampak. Tapi bukan main kita jaga tak? Ini tak boleh, yang tu tak boleh. Yang dulu kalau perempuan nak pakai burdah pun kita macam-macam kata, panaslah apalah tak? Sekarang ni boleh pula yang laki pun pakai tutup ni. Boleh pakai. Padahal kita tak nampak, tapi pasal kita punya keyakinan ni. Keyakinan ni kalau tak pakai bahaya ni, virus ada di mana-mana ni. Kita punya takut, sanggup kita ubah cara hidup kita untuk sesuaikan hidup kita ni supaya tidak terkena virus. Kita sanggup ubah, padahal tak nampak apa virus. Bahaya ni, bahaya. Padahal dosa tu, itu virus terbesar tu, virus yang berat tu, virus yang berat. Tapi tak nak pula dia berubah. Kan ada yang berubah lah, berubah cara hidup supaya tinggalkan benda maksiat. Padahal penyakit yang berat itu maksiat itu. Jadi boleh tak berubah? Boleh, dengan syarat kita yakin. Kita yakin apa? Dosa ni bahaya. Dosa ni kalau ada, dia menyusahkan hidup kita dan boleh menyebabkan kita rugi, dunia pun rugi, akhirat pun rugi. Kalau dia yakin betul-betul macam tu, barulah dia ni akan berubah hidupnya supaya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ini Allah beritahu, orang yang buat solat ini, melaksanakan solat ini, Allah hapuskan dosa antara dua solat. Pasal di dalam solat ini ada istighfar, ada permohonan. Jadi antaranya ketika kita duduk antara dua sujud, duduk antara dua sujud, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosa aku. Antaranya lah kita mohon, maka diampunkanlah dosa-dosa kecil. Dia ampunkanlah dosa-dosa ni. Sebab kemudian ada lagi, buat benda baik
pun menghapuskan dosa. Lepas tu tuan-tuan, ibadat ini senang, tapi kelebihan ganjaran yang Allah beri besar. Habis bab solat, tibalah waktu malam. Tibalah waktu malam lepas isyak. Kata para ulama, selepas isyak ni, manusia ni boleh dipecahkan kepada 3 golongan. Golongan pertama, waktu malam itu merupakan sumber nikmat dia. Waktu malam ialah waktu yang membawa keuntungan dan kebaikan bagi dia. Mereka ni menghargai waktu lapang yang ada pada waktu malam. Maka mereka sibuk dengan mengerjakan perkara-perkara kebaikan lah. Dia belajar, dia membaca, dia buat ibadat, dia zikir, dan dia tidak melakukan benda-benda maksiat waktu malam. Itu yang susah tu tak? Kemudian dia berehat, dia tidur, dia tak buatlah benda-benda maksiat. Maka bagi orang golongan pertama ni, malam ini merupakan masa untuk dia kumpul pelbagai jenis pahala. Kita cuba, kita tengok tak? Kita tengoklah hidup kita sendiri. Lepas isyak ni, apa yang kita buat? Kita tengok lepas isyak ni apa benda yang buat? Kita congak sendirilah. Kalau pun kita kata Alhamdulillah, malam ni kita dapat buat ni, kita pun rasa Alhamdulillah, cerah masa depan kan. Tapi kalau kita kata apa benda yang buat kita sendiri pun tak yakin. Jadi kita ubah fikir lah. Daripada pukul 9.30 nanti, apa benda buat? Ada satu golongan, dia cari pahala. Ada golongan yang kedua pula, waktu malam itu menjadi sumber bagi bala dan juga azab. Waktu malam. Waktu siang dia elok okey je, dia kerja lah, apa benda lah. Waktu malam tu jadi tempat sumber bala dan juga azab. Pasal apa? Pasal orang ni mengambil kesempatan waktu malam yang sunyi itu untuk melakukan dosa, Maka malam itu menjadi bala untuk mereka. Tapi zaman sekarang memang macam tu lah tuan-tuan, susah. Kalau zaman dulu tuan-tuan, orang cakap kalau nak buat maksiat kena pergi bandar dululah, tahun 70-an. Kan, tahun 70-an saya dah ada dah tuan-tuan. Nampak macam ni handsome, tapi dah ada tahun 70-an. Kan, nak buat maksiat, pergilah bandar. Kalau kampung-kampung ni jarang nak cari maksiat. Kan. Lepas tu datang pula zaman 70-an tu pun dah ada dah, TV masuk ke rumah. Kan, TV masuk ke rumah. Jadi ada ustaz-ustaz ni pun marah. Tengok sekarang ni syaitan pun dah masuk rumah, dia kata dululah. Kan ada seorang ustaz dia cakap macam tu. Tengok syaitan pun dah masuk rumah. Pasal apa? Pasal dia kata, itu pandangan dia lah. Dia kata banyak benda-benda keburukan di TV tu. Jadi anak-anak, ayah-ayah, ibu-ibu belajar benda-benda yang tak elok tu daripada TV, rancangan TV tu. Kan? Itu pandangan dia. Itu zaman dia. TV pula masa tu, kalau dalam satu rumah tu duduk dekat hall tu lah. Hall tu apa? Ruang tamu tu lah. Kalau nak tengok benda tak elok pun, orang ni kena tengok kiri kanan dulu. Ada tak orang yang tak tidur lagi? Kan? Ada tak orang yang tak tidur lagi? Kalau nak tengok benda-benda yang tak elok. Kan? Lepas tu datang pula CD tu. Kan? CD pula macam-macam CD ada. Benda-benda yang tak elok pun ada. Nak pasang tu, dia tengok dulu kiri kanan, ada tak anak ke, siapa ke yang tak tidur. Tapi zaman sekarang ni tuan-tuan, dah handphone. Handphone bukan satu rumah satu handphone tak ada. Jadi nak tengok ni tak heran dah dengan orang. Sebab orang tak tengok apa yang kita tengok. Nak pula masuk tanda pun bawa handphone. Orang macam-macam boleh tengok.
Macam-macam boleh tengok. Kita tengok benda baik, dia jadi pahala. Kita tengok benda yang mungkar, dia jadi dosa. Tapi nafsu macam tu lah. Benda baik ada, benda yang huru-hara pun ada. Tak apalah, tengok sekejap lah. Tak apa sekejap. Tengok ni, tengok benda yang dilarang lah. Alah, tak apa sekejap. Habis 5 minit, sambung pula yang lain. Tak apa sekejap. Tak apa sekejap, tak apa, 2 jam habis. Tengok apa? Benda yang dilarang. Macam itulah masa kita habis. Menyesal lah. Menyesal lah. Alhamdulillah, itu baguslah dia. Dia menyesal. Tapi lepas 3 hari, dia buat balik. 3 hari, seminggu dia buat balik. Kan? Tapi dia menyesal. Tapi baguslah, menyesal tu bagus, tuan-tuan. Jangan kita rasa seronok. Tapi ubahlah. Lepas tu malam, ada orang malam jadi sumber bala bagi dia. Bukan salah malam tu, kita. Golongan yang ketiga, lepas isyak terus tidur. Dia tak ada apa-apa lah. Untung pun tak ada, rugi pun tak ada. Dia tak ada apa-apa. Masa tu tuan-tuan, malam itu satu nikmat, tuan-tuan. Malam itu satu nikmat. Satu nikmat yang Allah beri, sehingga kan orang yang hebat-hebat ni, waktu malam itulah dia bersungguh-sungguh. Waktu malam dia bersungguh-sungguh mencari, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan perkara-perkara kebaikan. Habis tuan-tuan, satu hadis. Hadis yang seterusnya. An Abi Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa ta'ala inni iftaradtu ala ummatika 5 salawatin wa ahidtu indi ahdan annahu man hafaza alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah fi ahdi wa man lam yuhafiz alaihinna fala ahda lahu indi. Hadis riwayat Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis qudsi. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah? Aku telah memfardukan ke atas umat kamu, wahai Muhammad, solat 5 waktu. Allah fardukan. Aku sesungguhnya telah berjanji dengan diriku. Ini kata Allah. Aku telah berjanji dengan diriku bahawa sesiapa yang menjaga solat tepat pada waktunya, maka aku bertanggungjawab untuk memasukkannya ke dalam syurga. Sebaliknya, bagi sesiapa yang tidak menjaga solat, aku langsung tidak bertanggungjawab ke atasnya. Maknanya, orang yang menjaga solat ini, dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Allah wajibkan sembahyang 5 waktu, maka orang ni pun buat. Bila orang ni buat, Allah janji, kalau kamu buat benda ni, maka aku janji syurga untuk kamu. Tapi kalau kamu tak buat benda yang aku suruh ni, solat 5 waktu ni kamu jaga baik-baik, kan, maka tak ada janji itu kepada kamu. Ini satu benda yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita dengan solat ini. Pasal tu solat ini, tuan-tuan, perlu diambil berat. Tapi Islam tu bukan solat saja, tapi antara ibadat yang kita buat setiap hari yang jadi fardu ni, antara yang terbesar solat. Solat ni perlu diambil berat. Bila kita jaga solat, maka kita mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah kita sekarang ni kan, kita buat kerja, kata tuan-tuan anak kita lah, katalah kita masalah banjir tadi, ataupun orang ni dalam keadaan susah, tiba-tiba ada orang kaya ni, orang yang ada pengaruh ni, dia kata tak apa, kamu, urusan kamu ni saya akan
uruskan, saya akan selesaikan. Cuma kamu ni setiap waktu kamu pergi kat kedai ni, pukul berapa kamu pergi kedai ni. Contohlah, kan? Orang ni yang susah ni, walaupun dia susah punya, tapi ada orang yang beri jaminan dia akan selesaikan semua. Kita rasa macam mana? Kita akan rasa tenang. Kita akan rasa tenang. Tapi solat ini tuan-tuan, Allah bagi jaminan. Allah bagi jaminan. Kalau syurga Allah bagi, maka insya-Allah dekat dunia ni pun hidup orang tu akan jadi baik, penuh dengan keberkatan. Lepas tu solat ini tuan-tuan kena jaga, kena jaga. Kadang-kadang ada orang dia nampak Islam ni bercerai-cerai. Contoh, bila berlaku masalah banjir ni tuan-tuan, maka adalah orang duduk dekat tempat penempatan ni. Bila duduk kat tempat penempatan, maka adalah orang beri nasihat. Tuan-tuan, ni dah masuk waktu solat, mari kita solat tuan-tuan. Ada pula bagi pendapat, tuan-tuan yang duduk ni tolong jaga aurat, jangan dedah sana dedah sini. Waktu semayang tuan-tuan, semoga Allah mudahkan urusan kita. Tiba-tiba ada orang marah. Apa cakap ni? Orang sekarang ni dah kena banjir, yang penting nak makan. Dia cakap, yang penting makan sekarang ni. Ini saya buat benda-benda macam ni, buat apa? Sampai bila pun tak boleh maju kalau macam ni. Apa ke benda? Ada orang cakap macam ni. Sedangkan Islam ni, semayang ni tak kira kita dalam keadaan macam mana. Apatah lagi kita diuji dengan sesuatu ujian, lagilah patut kita jaga solat itu. Tapi dia pandang jangan. Waktu korang susah, janganlah cerita solat lah. Apa yang dia penting makan. Padahal makanan banyak. Dia nampak macam tu. Salah tuan-tuan. Solat ini tuan-tuan, benda penting. Bila kita tahu solat ini, bila kita jaga, Allah mudahkan urusan kita. Allah jaga, Allah beri keberkatan kepada kita. Bukan makna orang yang solat tu tak ada kena apa-apa, penyakit ke apa, tidak kena. Penyakit ada juga kan, tapi ada keberkatan, ada kebaikan yang Allah janjikan di sebalik semua ujian tersebut. Pasal tu solat kita jaga baik-baik. Baik. Seterusnya tuan-tuan, seterusnya kat mana nak baca? Yang seterusnya, jangan kita tinggalkan solat. Jangan kita tinggalkan solat tuan-tuan. Solat ibadat yang perlu dididik daripada kecil. Kalau kita ada anak, kita ada cucu, yang paling penting pastikan dia solat. Pastikan dia solat. Sebab bila dia solat, tapi solat kena belajar lah tuan-tuan. Semua ibadat ni tuan-tuan kena belajar. Ibadat ini kena belajar. Dikatakan, kalau kita buat ibadat bukan atas dasar belajar, walaupun kita buat itu betul, tetap tak diterima. Lepas tu ada orang, dia rasa semayang ni tak apa, tengok orang sama berdiri, rokok ini semua kan, berdiri, rokok, tapi dia tak semayang. Dia tak semayang pula, dia tak belajar. Semayang dia tu bukan atas dasar belajar. Jangan. Sebab kalau pun betul, maka tak diterima. Sebab kita buat bukan atas dasar ilmu. Pasal tu ilmu ini tuan-tuan penting di dalam agama ni, agama Islam ni. Kena belajar. Semua benda kena belajar. Jangan sekali-kali kita biarkan diri kita ataupun anak kita tinggalkan sembahyang. Jangan. Disebut An-Nawfal ibn Muawiyah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man fatatku salatun faka'annama wutira ahluhu wa maluhu.
Diriwayatkan daripada Sayyidina Naufal bin Muawiyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seseorang yang terluput satu solat, dalam riwayat lain sebut solat asar, riwayat lain, yang ini pula sebut satu solat, dia tinggalkan satu solat itu tanpa ada keuzuran, adalah seumpama seseorang yang telah kehilangan keluarga dan harta bendanya. Kita kumpul harta ke apa kan, kalau tinggal solat, seolah-olah hancur, musnah semua harta kita. Harta kita musnah, hilang keluarga kita. Tapi virus ni kita takut. Jangan mak, jangan makcik pergi situ, nanti bahaya. Kalau kena virus tu, nanti teruk, nanti masuk hospital nantilah begini lah. Kita jaga. Tapi Nabi cakap kalau satu solat itu kita tinggal, seumpama seseorang yang kehilangan keluarga dia dan juga harta benda dia. Lepas tu tuan-tuan jaga solat ini sebaik-baiknya, sebaik-baiknya. Kadang-kadang ada orang kebiasaan tinggalkan solat ni pasal apa? Kadang-kadang pasal keluarga, pasal nak melayan keluarga, dan kadang-kadang dia tinggalkan solat pasal kekayaan, nak cari kekayaan. Maka Nabi SAW mengumpamakan orang yang tinggal solat ini, sebenarnya orang itu adalah seperti mana seseorang yang kehilangan kaum keluarga, harta benda, dan jadilah dia sehelai sepinggang. Tak ada apa. Kita tengok orang kena banjir kan, tak ada apa tinggal. Kesiannya. Betul tak? Dia harap pada apa masa tu? Dia harap bantuan orang. Kalau orang tak bantu dia susah. Susah dia. Kan? Tapi Nabi cakap, orang yang tinggal semayang ni umpamanya macam itulah, susah dia. Susah dia. Keluarga pun habis, harta pun habis. Jadi sebanyak mana kerugian yang ditanggung akibat kehilangan segala-galanya, begitulah juga kerugian yang akan dialami jika seseorang itu meninggalkan solat. Meninggalkan solat. Oleh itu kita kena jagalah diri kita dan juga anak isteri kita supaya kita jaga solat ini baik-baik. Insya-Allah hidup kita ini ada keberkatannya. Atau kita dalam hidup ini tuan-tuan, bila kita kata orang ni kesiannya kena rompak, katalah dia bawa barang-barang kan, barang-barang kena rompak barang dia, hartanya kena rompak, kita kata apa? Kesian betul orang ni. Memanglah kesian lah. Habis barang dia kena rompak, habis barang dia kena rompak, kesian betul. Baguslah kita cakap kesian betul. Tapi ada satu lagi benda, kesian betul orang kalau tak semayang. Kesian betul seseorang kalau meninggalkan solat tanpa ada keuzuran. Itu lagi kesian. Jadi pakatlah kita menjaga solat ini. Ada orang, ada ibu bapa, dia tak penting sangat solat ni. Bukan tak penting, dia cakap, anak, asalkan kamu solat sudahlah. Dia cakap, asalkan solat sudahlah. Asalkan solat, ikutlah. Jangan dalam seminggu langsung tak solat. Gitu pula. Asalkan solat sudah. Ada yang cakap macam tu. Ada pula bapak ni, ini betul-betul ni cerita kan, kamu solatlah, tapi jangan melampau-lampau sangat, jangan lebih-lebih sangat. Ada pula macam tu kan. Kita solat satu hari 5 waktu kan, dia boleh cakap solat jugalah, tapi jangan lebih-lebih sangat. Kalau satu hari tu boleh 2-3 pun dah okey dah, asalkan majoriti. Kan 5 kan, 5 waktu kan satu hari 5 waktu solat, asalkan majoriti sudahlah, 3 pun dah okey dah, dia kata. Ada seorang pula dia cakap, yang penting Jumaat tu jangan tinggal. Ada kawan seorang ni, dia risau kalau anak dia semayang. Kan pelik itu.
Dia risau. Apa nak jadi anak ni? Dia risau. Dia pula cakap dengan saya pula tu. Saya pun risau tentang dia yang bercakap ni. Dia kata, anak saya ni ustaz, asyik semayang. Kita pun tak tahu kat mana nak masuk orang ni. Ada jenis macam tu, macam-macam ada tu. Tapi dia ingat apa? Dia ingat anak dia ni akan jadi seorang yang bagus, seorang yang baik, masa depan cerah kalau dia tinggalkan, kalau bapa ni tinggalkan harta. Dia fikir yang penting saya dah laksana tanggungjawab saya ustaz. Apa dia tanggungjawab kamu? Saya dah siapkan rumah untuk anak saya. Saya kalau meninggal pun saya dah bagi-bagi dah harta untuk anak saya. Dia cakap dengan saya, bangga dia. Semua dah selesai. Jadi kalau saya meninggal pun, saya rasa meninggal dalam keadaan tenteram. Sedap dia. Dia cakap. Tapi betul ke jadi macam tu? Tapi anak dia jauh daripada agama, tuan-tuan. Anaknya jauh daripada taat perintah Allah. Jauh. Ada seorang tu, dia baru cerita dengan saya. Dia kata, ustaz, orang ni meninggal ni, harta dia sampai tak boleh nak kira ustaz. Banyak. Tu zaman dulu tu, lama dulu. Tak boleh nak kira. Banyak sangat. Tapi bila bapa ni meninggal, anak ni tak dididik dengan agama. Bapa bagus, bapa semayang. Yang ni bapa semayang ni. Anak ni pun bagus juga, semayang anak ni. Tapi tak dididik. Semayang tapi kena didik jiwa ni, tuan-tuan. Kena belajar. Akhirnya anak-anak ni bergaduh pula dengan mak dia pasal harta. Puncanya pasal apa, tuan-tuan? Pasal kita tak didik dengan agama. Pasal tu agama ni penting, tuan-tuan. Agama ni apa makna? Agama ni keyakinan kita, semua yang kita buat ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Keyakinan tu nak tanam. Keyakinan, ditanam keyakinan, apa yang kita ucap, apa yang kita buat, Allah Maha mengetahui. Dan tanam keyakinan apa pun yang kita nak buat mesti sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi orang ni kalau kita tanam macam tu, ingat dosa, ingat ada pahala, ingat Allah tengok, ingat Allah dengar. Jadi dia akan jaga diri dia. Dia akan jaga diri dia sendiri. Pasal ditanam. Ditanam keyakinan kepada Allah. Tanam keyakinan ni lah, itulah antara tujuan kita belajar sebenarnya. Kita beribadat ni semua ni, tuan-tuan, tujuan dia ialah, antaranya ialah untuk tanam keyakinan sehingga kita merasa Allah ada, melihat kita. Itu keyakinan tu lah. Kita semayang ni, tuan-tuan. Semayang ni antaranya ialah nak tanam keyakinan itu. Nak tanam keyakinan tu. Jadi bila kita tanam keyakinan tu, insya-Allah anak-anak ni bagus. Kalaulah dia tinggal semayang, dia tahulah nak qada semayang dan sebagainya. Dia tak adalah tinggal semayang, dia rasa seronok tak ada. Kalau dia rasa tinggal semayang, dia akan rasa suatu kerugian. Baik, tuan-tuan. Hadis yang seterusnya. Hadis seterusnya panjang-panjang pula ni. Saya suka baca pendek-pendek, tuan-tuan. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man jama'a baina salatayn min ghairi uzrin faqad ata baban min abwabil kaba'ir. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kuatlah hadis ni. Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, nama pendek dia Ibnu Abbas. Kan, sebab nama dia Abdullah bin Abbas, maka orang pun panggil dia Ibnu Abbas, makna anak Abbas. Radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang mengumpulkan dua solat
tanpa sebarang keuzuran, sesungguhnya dia telah tiba ke salah satu daripada pintu dosa-dosa besar. Dia ni tak semayang. Dia tak semayang tanpa ada keuzuran. Dia senang je. Ada orang ni, dia semayang. Tapi bila dia pergi rumah orang, baru ni dia pergi rumah orang, nak dekat maghrib, pukul 6.30 dia datang. 6.30. Masa tu maghrib pukul 7, 10 macam tu. Dia pun borak. Orang yang kat rumah ni memang tak sembahyang. Tapi orang yang datang ni orang yang sembahyang. Tapi dia boleh borak. Kan? Bila masuk waktu maghrib, tuan rumah ni kata, kenapalah tak balik-balik orang ni. Tapi orang yang semayang ni, dia boleh borak sampailah isyak. Pelik ke tak pelik? Macam-macam ada. Dia ni orang semayang ni, subuh semayang ni, tapi masa tu dia boleh tinggalkan semayang tanpa ada keuzuran, tanpa ada sebab-sebab. Pasal apa? Dia fikir apa? Tak apa, nanti balik, nanti isyak, kita pun qada lah dua-dua ni. Maghrib kita pun semayang lah pada waktu isyak. Jangan buat mudah-mudah macam tu. Semayang ni Allah dah tetapkan waktunya. Jangan pasal kita nak jual durian, bukan awak lah. Nak jual durian, ni tinggalkan, nanti orang datang nak beli kan, tak ada siapa nak jual. Kadang-kadang syaitan datang gitu. Lah dia kata tak apalah, nanti dia kata kita sekalikan je lah. Jangan. Ada dulu kat tempat saya ada kedai ni, kedai mamak ni. Dia pagi-pagi dah buka, lepas subuh dah buka. Makna subuh dia semayang. Tapi lepas tu Zuhur ke Asar, kita tak tahu dia semayang ke tidak. Tapi yang kita tahu, lepas dia tutup kedai pukul 10, kita tengok banyak sangat dia semayang. Sebab kadang-kadang saya dia dah tutup kedai tu, saya pergilah kat belakang, ketuklah dia punya tingkap tu, nak minta barang ke apa-apa. Jadi kita tengok dia semayang. Bukan main lama semayang, banyak pula rakaat semayang. Saya pun esok saya tanya dia, apa hal? Malam-malam banyak semayang? Saya mau beli barang pun susah. Kenapa semayang banyak-banyak? Dia kata tadi punya semayang, sekarang lah baru buat. Malam tu. Dia. Tadi punya semayang, sekarang lah baru buat. Tadi tak ada masa. Sedap dia. Zuhur, Asar, Maghrib, sekalikan waktu isyak nanti dah tutup kedai. Jangan tuan-tuan. Tu semayang subuh jaga punya orang tu. Jangan. Jangan kita permudah-mudahkan macam tu. Jadi dekat hadis ni Nabi SAW beritahu, sesiapa yang menggabungkan, melambat-lambatkan solat ini sehingga habis waktu solat, maka orang ni dia telah seolah-olah dia telah tiba ke salah satu daripada dosa-dosa besar. Jadi jangan kita lambat-lambatkan solat. Ada 3 perkara yang Nabi sebut, jangan dilambat-lambatkan. Antaranya solat apabila telah masuk waktunya. Dah masuk waktu, jangan lambat-lambat, melainkan ada keuzuran. Maksud lambat ni sehinggalah hampir-hampir habis waktu. Bukan makna masuk terus semayang, bukan. Jangan sampai bila kita nak semayang hampir-hampir nak habis waktu, jangan. Yang kedua, jangan lambat-lambatkan ialah mengebumikan mayat apabila jenazah sudah disiapkan. Jangan lambat saja je tinggalkan. Jangan. Yang ketiga, mengawinkan seorang wanita, anak gadis kita lah, apabila jodoh yang sesuai telah ditemui. Cepat-cepatkan. Cepat-cepatkan. Yang ini jangan dilewat-lewatkan. Tapi ada seorang guru, dia beritahu 3 perkara ni kena cepat. Yang tadi jangan lambat-lambat maknanya kena cepatlah, kena segeralah. Tapi guru ni dia kata 3 ni kena jaga. Bila belajar menulis kena cepat.
Menulis kena cepat. Yang kedua, jalan kena cepat. Yang ketiga, makan kena cepat. Makan pun kena cepat. Itu kata dia. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan cukup sekadar tu tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita dunia dan akhirat dan memberi kita kemanisan ibadat. Kemanisan ibadat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.